Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi saya ucapkan kepada penonton Hello Sintok. Pada hari ini, anda bersama dengan saya, pengacara anda untuk hari ini, Daniel Azizam dan rakan setugas. Saya Nila Masbudin. Jadi hari ini kita akan menemani anda selama 1 jam dengan segmen-segmen yang menarik khusus untuk penonton Hello Sintok. Ya betul tu Nilam. Kami pada episod ini telah menyediakan beberapa segmen yang menarik untuk anda di luar sana untuk kita saksikan bersama-sama. Di antaranya adalah segmen pembelajaran interaktif dan juga tradisi malam berinai suku kaum Bajau. Bukan itu sahaja. Kita juga ada pencinta kucing terbiar dan juga padang besar. Jadi, jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini. Baik, bertemu kembali kita di Hello Sintok. Baiklah Nilam. Untuk segmen seterusnya ini, apa yang akan kita bawakan kepada penonton di rumah tersebut? Awak rasa apa topik yang paling sesuai lah kita bawakan kepada penonton-penonton kita ni? Nilam, memandangkan kita berdua ni masih lagi bergelar seorang mahasiswa dan mahasiswi, memang masing-masing kita tak boleh lari daripada soal pembelajaran dan pendidikan. Betul tu Daniel. Bersama kita sekarang ni ialah seorang pensyarah di multimedia, teknologi multimedia dan komunikasi, Encik Fakrul Anwar bin Aziz. Jadi Encik Fakrul, apa khabar Encik Fakrul? Sihat ke? Alhamdulillah sihat. Okey, alhamdulillah. Sebelum kita masuk dengan lebih mendalam lah tentang topik-topik pembelajaran interaktif kita ini, kita nak kenal lah dulu sedikit sebanyak Encik Fakrul ni, orangnya macam mana? Latar belakangnya macam mana? Apakah pencapaian yang Encik Fakrul dapatlah daripada UUM ni? Silakan. Baik, terima kasih Puan Moderator. Okey. Jadi saya berkhidmat di UUM ni dah 22 tahun lebih lah. 22 tahun lebih. Jadi saya bermula menjejakkan kaki atau mendaftar sebagai tenaga pengajar di UUM pada 2 Mei 2000, tahun 2000. Tahun 2000. Okey, jadi masa masuk itu UUM masih belum seperti sekarang lah. Sekarang macam-macam bangunan dah wujud di KG 6-nya dengan bangunan-bangunan di pintu gerbang tu kamu tengok ada bangunan cantik kan. Dulu tak ada. Okey. Anjung tamu okey. Okey, jadi saya sedikit latar belakang saya lah. Saya berasal dari SIK Kedah. Okay. Saya bersekolah rendah di sekolah rendah sekolah kebangsaan SIK lah. Okay. Sekolah kebangsaan SIK. Dan kemudian saya menyambung pelajaran di sekolah Sains Pulau Pinang. Sekolah ataupun dinamakan sekolah Tun Syekh Shahabuddin. Selepas tu saya menyambung pelajaran di USM. Okay. Selepas melalui matrikulasi dan sebagainya. Di USM saya mengambil bidang sains tulen pada permulaannya. Kemudian saya sambung peringkat sarjana dalam bidang teknologi maklumat. Okay. Selepas tu dalam tahun 2000 saya berkhidmat di UUM lah. Jadi itulah sebuah sedikit tentang latar belakang saya lah sebelum masuk ke UUM. Jadi boleh kira-kira hampir kira 23 tahun lah Encik Fakrul berkhidmat sebagai seorang pensyarah di UUM. Untuk tahun ni akan masuk tahun yang ke-23 lah. Jadi kira banyak jugalah pencapaian Encik Fakrul sepanjang berkhidmat di UUM ni ya? Ya, saya lupa nak sebutkan tadi ya. Okey, pencapaian di UUM saya pernah lah diberi anugerah perkhidmatan cemerlang pada tahun, tak silap saya, tahun 2006 macam tu lah. Okay. Lepas tu saya juga dapat beberapa anugerah inovasi daripada peringkat kebangsaan, misalnya pencipta dan juga peringkat antarabangsa daripada SIF, Seoul International Invention Fair tahun 2012 tak silap ya. Lebih kurang gitulah. Okay. Dan seterusnya adalah lagi pencapaian penulisan dan juga research lagi. Okay. Itu je lah yang saya dapat beritahu anda semua lah. Wah, jadi tak heranlah kalau cara Encik Fakrul mengajar pun lain daripada yang lain kan? Ya, betul tu Daniel. Jadi Encik Fakrul, pembelajaran interaktif ni kita semua sedia maklum lah. Pembelajaran ini adalah satu teknik yang bertujuan untuk membuatkan pelajar aktif lah dalam kelas kan. Ya, jadi Encik Fakrul sendiri rasa pembelajaran interaktif tu macam mana ya?
Okey, pertama sekali saya bukan bidang bukan pensyarah bidang education. Jadi mungkin saya terma-terma saya gunakan bukan terma yang tepat untuk education lah. Tapi saya bercakap berdasarkan pengalaman saya. Okey, pembelajaran interaktif ni, kalau kita lihat dari segi istilahnya pun, interaktif. Maksudnya pembelajaran berdasarkan aliran maklumat dua hala di antara manusia dengan manusia ataupun manusia dengan komputer. Okay? Jadi dalam konteks kita boleh buat dalam bentuk interaktiviti antara manusia dengan manusia lah. Di samping itu juga, apabila kita dah ada alatan-alatan khusus untuk komunikasi, misalnya komunikasi online yang kita ada sekarang, yang pelbagai aplikasi yang ada, kita boleh gabungkan itu semua untuk pembelajaran juga lah. Ini akan wujudkan interaktiviti dalam pembelajaran lah kalau jika kita guna untuk pembelajaran. Ada juga orang gunakan interaktiviti ni untuk matlamat lain, misalnya untuk permainan, game dan sebagainya. Tapi kita fokuskan kepada pembelajaran, memang akan dapat banyaklah manfaat-manfaat di situ. Jadi seperti yang kamu cakap tadi, yang kamu dah beritahu tadi, kita dapat wujudkan interaktiviti antara partisipan atau ahli-ahli yang terlibat, khususnya pelajar dan pensyarah. Apabila wujudnya interaktiviti itu, maka kelas ataupun sesi pembelajaran itu akan lebih menarik lah. Oleh kerana semua terlibat perpindahan maklumatnya secara dua hala, bukan satu hala. Jadi itu semua antara kelebihan-kelebihan dalam sistem pelajaran interaktif ni. Okey, jadi sebenarnya daripada sudut mana yang terletaknya perbezaan cara pembelajaran interaktif dan juga pembelajaran yang boleh kita katakan biasa-biasa ni? Okey, perbezaan antara pembelajaran biasa ataupun konvensional dengan pembelajaran interaktif yang dimaksudkan ni, pada saya nampak perbezaannya amat jelas dari sudut penggunaan teknologi. Penggunaan teknologi di mana dalam pembelajaran interaktif ni kita gabungkan pembelajaran konvensional dan juga dari sudut komunikasi yang aktif, alatan komunikasi yang digunakan. Misalnya sekarang pernah tak dalam kelas ni kamu gunakan WhatsApp berhubung dengan pelajar, sesama pelajar dan pensyarah? Sering kali kita gunakan. Okey, selain daripada itu? Daripada itu mungkin menggunakan TikTok juga berhubung dengan Okey, dan juga sistem online kan? Betul. Okey, itu semua adalah alatan-alatan bantuan komunikasi yang menambahkan lagi interaktiviti antara pelajar dengan pensyarahnya lah. Okey, selain dalam kelas pula kita boleh buat satu keadaan di mana pelajar menjadi aktif. Dia jangan pasif. Kalau zaman dulu konvensional, hanya pensyarah saja bercakap. Okey, tak ada hubungan dua hala. Okey, mungkin pelajar ditakutkan. Okay, zaman-zaman saya dululah tak boleh. Kamu tak boleh mencelah sebarangan. Kamu kena duduk diam sebagainya. Tapi sekarang saya olah semula lah. Saya buat supaya pelajar berani untuk berinteraksi, bertanya soalan ataupun dia boleh mencelah, memberi pendapat dan sebagainya lah. Itu yang membezakan antara pembelajaran dan juga pengajaran interaktif ni berbanding dengan pembelajaran konvensional. Oh, jadi macam tu. Dari sini kita nampaklah kenapa Encik Fakrul lebih gemar untuk menggunakan sistem mengajar secara interaktif dari cara yang tradisional seperti yang dikatakan oleh Encik Fakrul. Ya, betul tu Daniel. Jadi kalau saya sendirilah kan, saya pun minat jugalah dengan pembelajaran secara interaktif ni. Sebab kenapa? Kita boleh bercakaplah dengan pensyarah, kita boleh bertanya apa-apa soalan lah dengan pensyarah ni. Nampak pensyarah pun macam approachable kan, Daniel? Betul Nilam. Betul. Saya sangat setuju dengan apa yang Nilam sampaikan sebentar tadi. Dengan cara mengajar yang lebih aktif, macam ni pensyarah-pensyarah orang kata lebih approachable lah kan? Betul tu Daniel. Okey, baiklah Encik Fakrul. Selain tu, kami nak tahu juga macam mana sebenarnya cara untuk jadikan kelas tu lebih interaktif daripada cara tradisional. Lagi-lagi masa contoh sewaktu pandemik COVID-19 di mana kita semua pelajar berada di rumah dan menjadikan belajar secara online lah, secara Webex. Okey,
selama lebih kurang hampir 5 semester juga kita bergantung pada online meeting ni. Jadi macam mana Encik kekalkan interaktifnya kelas Encik dan semasa kelas bersemuka dan juga masa online, apa beza dia? Okey. Baik. Soalan ni memang soalan yang agak menarik. Okey, saya akui lah masa pembelajaran secara online waktu COVID-19 tu memang semua menghadapi masalah lah. Okey, untuk membuat pembelajaran secara lebih baik lah. Okey. Masalahnya pada masa itu, kalau bidang saya adalah bidang broadcasting. Ianya sangat memerlukan praktikal. Okey. Jadi apabila tidak boleh bertemu pelajar, kita memang sukar untuk menunjukkan bagaimana contoh nak menggunakan kamera, nak mengoperasikan peralatan untuk merekam video dan sebagainya. Jadi apa yang boleh kita buat hanyalah menggunakan peranti-peranti sistem online yang ada lah. Salah satunya Webex lah yang disediakan oleh universiti kita, pihak universiti kita. Tapi itu pun tidak cukup, kerana kita perlukan yang lebih aktif lagi lah. Jadi apa yang saya buat lah, arahan-arahan ataupun nota-nota pembelajaran kita boleh buat perhubungan melalui Webex. Kemudiannya kita akan sediakan nota, letakkan dalam sistem online kita. Alhamdulillah kita disediakan sistem online yang bagus. Selepas tu, saya juga kongsikan video-video lah yang kita ambil daripada penerbit-penerbit lain daripada YouTube. Jadi YouTube ni sangat membantu sebenarnya. Jadi di situ kita boleh dapatkan pelbagai ilmu lah daripada pihak lain, daripada blogger-blogger, daripada penerbit-penerbit secara atau individu yang berminat dalam bidang broadcasting ni, mereka akan sediakan video-video berkaitan. Jadi saya akan dapatkan link, dapatkan pautan tu dan sediakan dalam sistem online kita lah, sistem UM online learning. Di samping tu perhubungan untuk lebih aktif lagi, saya gunakan WhatsApp. WhatsApp pun sangat membantu. Jadi pelajar tak perlulah buka sistem online selalu kan. Dia hanya WhatsApp pensyarah, jadi pensyarah boleh jawab secara langsung lah. Walaupun pukul 1 pagi, 2 pagi, saya akan tetap menjawab. Itu rahsianya lah. Saya tak akan marah-marah lah, tak marah student. Walaupun pelajar tu hantar mesej pukul 1 pagi. Saya ingat saya tak pernah marah student. Walaupun dia hantar lewat-lewat malam untuk bertanya, untuk mendapatkan maklumat tambahan, misalnya tentang tugasan. Sebut tentang tugasan, sebab tu COVID-19 tugasan pun saya berikan yang sesuai lah, yang bersesuaian. Yang mana satu pelajar mampu selesaikan, doable. Kita tak boleh beri tugasan yang terlampau susah. Betul. Sebab pada masa itu memang limited. Contohnya, saya pernah pertama sekali saya minta pelajar buat assignment, ambil gambar air terjun. Pada masa tu saya ingat boleh masuk lagi ke air terjun sebagainya. Tapi ada pelajar beritahu di tempat dia masih lagi lockdown. Ada yang tak dapat pergi. Adalah sebahagian tak dapat pergi. So saya tukar assignment tu supaya boleh buat di rumahnya sajalah. Di sekitar kawasan rumahnya saja. Jadi dengan cara tu dapat membantu pelajar lah untuk menyelesaikan tugasan-tugasan yang diberi lah. Wah, selepas saya mendengar penjelasan daripada Encik Fakrul, saya rasa betul-betul tertarik dengan cara pembelajaran Encik Fakrul lah. Kalau boleh, hari-hari saya nak kelas macam tu lah. Betul tak Nilam? Betul tu dia. Kelas secara interaktif ni lagi menarik lah kan, daripada kita membuat kuis secara Kahoot, online semua tu tak menarik lah kan Daniel? Betul tu. Sebab kita ada hubungan antara pensyarah dan pelajar itu adalah lebih jelas dan nyata. Akrab. Ya, betul Nilam. Tapi saya ada lagi satu soalan untuk bertanyakan kepada Encik Fakrul. Berdasarkan apa yang Encik Fakrul cerita sebentar tadi, saya dengan alam sekitar, berdasarkan apa yang Encik cerita tadi, saya perasan Encik banyak berinteraksi dengan alam sekitar berbanding dengan teknologi. Ya, betul. Sebab biasanya kalau kita dengar perkataan pembelajaran interaktif, benda pertama yang lalu dalam kepala kita ialah teknologi.
kuis masa langsung ataupun real time kuis seperti Kahoot. Tapi saya nampak Encik Fakrul macam sentiasa lebih ke alam sekitar. Kenapa tu Encik Fakrul? Okey, bagi menjawab soalan ni, pertama sekali, untuk makluman kamu, saya punya environment ataupun sekitaran awal saya, sebab tu saya lahir pun, memang saya dilahirkan di bawah sebuah bukit. Di tempat saya tu, kampung saya tu duduk di bawah bukit. Memang sekitaran saya adalah hutan. Di sebelah di tepi rumah mak saya tu ada anak sungai. Jadi benda ni terbawa-bawa sampai saya besar, sampai saya dah berkejaya. Saya suka alam sekitar sebab daripada saya kecil lagi memang saya duduk dalam sekitaran yang aman, damai, yang tenang. Jadi itu yang membuatkan saya sentiasa dekat dengan alam sekitar hinggalah ke dalam pengajaran dan pembelajaran pun saya cuba bawa pelajar-pelajar saya mendekati keindahan alam supaya mereka satu tenang, dapat merasai kedamaian alam sekitar, kesegaran, dan mereka juga boleh mungkin dapat segarkan minda dan dapat belajar dengan baik. Kalau kamu tengok sini, memang saya seperti yang kamu cakap tadi Daniel, saya pernah buat kelas di bawah pokok. Ini adalah rakaman. Ini pada tahun bila? Tahun Ini tahun 2012 kalau tak silap saya dah. 2015. 2015. Jadi pelajar-pelajar ni sini agama lah. Mereka ni kelas fotografi sesi pagi lah. Sesi awal pagi. Jadi sempatlah kami buat sesi shooting di bawah pokok di hadapan pusat pengajian lah. Jadi memang mereka sangat suka aktiviti-aktiviti macam ni. Dan pelbagai lagi aktiviti. Saya pernah buat assignment potret gadis Melayu. Potret ada dengan alam lah. Manusia dan alam. Ini Kedah, panorama apa semua. Semuanya berkaitan alam. Jadi menjawab soalan kamu tadi tu, saya suka aktiviti melibatkan alam ni kerana satunya kita manusia sifat secara asasnya dia sukakan kedamaian, betul tak? Sukakan kehijauan. Kita tahu bila kita melihat benda-benda hijau ni, mata kita akan rasa relax, tenang, dan itu semua mungkin memberi inspirasi pada manusia untuk berjaya lah. Kalau pelajar, dia belajar dengan keadaan yang tenang, relax dan tak ada tekanan jiwa lah. Itu saya difahamkan. Encik Fakrul memiliki sebuah teratak di hulu Sungai Kaci, betul ke Encik Fakrul? Ya, betul. Itu sebab saya nak mengenang kembali suasana saya di waktu kecil dulu kan. Jadi saya pun bina sebuah teratak kecil di tepi sungai. Menarik ya Fakrul. Encik Fakrul, kita akan tanya tentang dari segi halangan lah. Apa halangan-halangan Encik Fakrul dalam mengajar pelajar jurusan-jurusan teknologi media lah ni, untuk kekalkan pengajaran secara interaktif tu Fakrul? Halangan pertama ini datang daripada sikap pelajar itu sendirilah. Bukan semua. Segelintir saja, hanya segelintir sajalah. Hanya segelintir yang mungkin dia rasa tak sesuai, tak serasi dengan bidang mungkin. Jadi dia sambil lewat lah. Kadang-kadang kita bagi assignment, dia tak laksanakan. Laksanakan pun mungkin di hujung-hujungnya dan tak buat secara betul lah. Itu satu sudut sikap. Yang keduanya peralatan lah. Peralatan ni kita tak boleh salahkan siapa. Mungkin kadang-kadang kita nak dapatkan sesuatu, semua kan mula bajet besar. Jadi itu dapat adaptasi dengan adanya saya sendiri yang beli alatan tersebut, misalnya alatan untuk studio, saya beli sendirilah untuk mengajar pelajar, dan itu milik saya lah. Yang keduanya macam seperti alatan-alatan lain, kita benarkan pelajar gunakan handphone misalnya. Semua ada handphone kan? Betul. Canggih-canggih pula tu handphone sekarang kan? Lagi handphone sekarang memang dah boleh buat video misalnya. Boleh buat tangkap gambar patah lagi. Jadi antara solusinya, gunakan peralatan yang sedia ada lah. Untuk mereka hasilkan karya-karya mereka lah. Itu antara cabaran dan juga penyelesaiannya lah. Jadi Encik Fakrul, sebentar tadi Encik Fakrul baru saja menyebut tentang perangai atau personaliti perangai pelajar itu sendiri merupakan satu cabaran bagi Encik Fakrul kan. Dan saya yakin pelajar-pelajar pasif ni
mereka lagi mencabar untuk kita interact dengan mereka. Untuk kita nak bantu diorang ni untuk lebih participate dalam kelas, apakah cara Encik Fakrul tackle hati mereka untuk lebih engage dan lebih berinteraktif dengan Encik Fakrul? Okey, pertama sekali, biasanya saya akan beri nasihat dulu. Saya akan beri nasihat. Kita akan bercakap dalam kelas ataupun bersemuka, bagi nasihat kepada dia kenapa dia perlu belajar lebih ataupun aktifkan diri. Yang keduanya, saya akan cuba buatkan aktiviti dalam kelas tu supaya bukan lagi aktiviti membaca terlalu banyak lah ataupun aktiviti yang perlukan nota sangat lah kan. Nota ada, tetap ada, tapi saya akan buat aktiviti supaya dia belajar di luar kelas. Jadi, saya akan bawa mereka, misalnya kalau kelas fotografi, saya akan tarik mereka semua pergi ke tasik, pergi ke dalam hutan, tepi sungai, buat BBQ, dan macam-macam lah. Dalam tu bukan kita tak belajar, kita belajar dalam suatu perjalanan, pergerakan ataupun lawatan ke tempat-tempat menarik tu. Saya akan tunjukkan teknik-teknik menggunakan kamera. Kalau dia tak tahu, dia akan tanya. Ramai yang bertanya saya waktu itu, tapi dalam kelas dia tak mau tanya. Itu saya tengok perbezaan. Apabila kita bawa dia ke sekitaran luar, melawat tempat-tempat di dalam UM je. UM ni cantik kan? Banyak tempat menarik. Apabila dibawa keluar, mereka jadi aktif. Dia akan bertanya, bagaimana nak gunakan ini, menggunakan itu. Dalam kelas, tidak. Dalam kelas berbeza. Mereka seperti malu. Tapi kalau dekat luar, kita akan nampak perbezaan yang jelas lah kat situ. Jadi Encik Fakrul, saya difahamkan Encik Fakrul sendiri sama-sama turun padang untuk melakukan tugasan yang telah diberikan kepada pelajar, seperti contoh pergi ke set untuk penggambaran dan sebagainya tu. Turun ke hutan. Turun ke hutan dan Encik Fakrul tak berasa penat ke? Okey, kalau ikutkan penat, memanglah penat terutama saya pun dah mencecah 50, hampir mencecah 50 umurnya. Tapi kerana saya minat dalam bidang ni, saya suka sangat bidang broadcasting ni. Jadi saya tak rasa kepenatan tu lah. Saya suka mengikut pelajar, pergi buat syuting, memberi nasihat, memberi tunjuk ajar. Jadi itu dah menjadi macam seolah-olah macam darah daging lah. Kita rasa suka dan kita tak kisah sikit pun walau penat ke ataupun rasa macam sakit-sakit badan ke. Jadi itu semua menjadi motivasi lah kan. Motivasi kita seronok dengan kerja kita. Jadi kita tak kisahlah walaupun ada kepenatan ke apa. Itulah antara rahsia saya lah. Okey, baik. Encik Fakrul, saya nak tanyalah kan, apa penggerak motivasi ataupun pembakar semangat Encik Fakrul lah sewaktu menjalankan kelas interaktif ni? Mana tahu Encik Fakrul ada sesiapa ke? Okey, waktu menjalankan kelas dengan sebaik-baiknya lah kan. Apa penggeraknya? Pertama sekali sebagai orang Islam, kita ada tanggungjawab lah. Pertama sekali tanggungjawab sebagai pekerja ataupun diamanahkan untuk mengajar. Jadi saya akan cuba buat pengajaran yang sebaiknya lah. Saya nak supaya pelajar saya faham dan bukan sekat faham, mereka boleh mengaplikasikan ilmu tu lah. Dan ini memang terbukti lah, ramai juga di luar sana pekan-pekan pelajar saya yang buat freelance selepas mereka belajar teknik-teknik fotografi dan sebagainya. Ramai yang buat freelance dan kerja dengan sektor-sektor awam dan swasta semua. Yang keduanya, motivasi dari sudut seperti saya cakap tadi lah. Oleh kerana bidang ni saya minat dan jadi automatik secara automatik kita dapat motivasi lah. Jadi pengajarannya lah, kamu perlu minat satu benda. Kalau kamu pengacaraan kamu minat pengacaraan, kamu takkan rasa penat lah. Contohnya lah. Jadi itulah. Jadi motivasi mungkin datang daripada kesedaran agama kita. Kedua adalah minat. Yang tiga, pendorong. Kalau saya pendorong mungkin ahli keluarga saya lah. Ahli keluarga saya. Mereka juga nak lihat saya berjaya dalam kejayaan sebenarnya. Jadi kita buat yang terbaik lah. Itu je. Kita dah dengar tentang pembakar semangat yang memberi semangat kepada Encik Fakrul. Sekarang ni kita nak dengar apa pula peruntuh semangat Encik Fakrul dalam kerjaya ni. Contohnya macam rakan-rakan sekerja ke ataupun ada pelajar-pelajar yang tidak memberi kerjasama tak bagi lah kan. kerjasama ataupun kenalan rapat sendiri lah. Okey.
peruntuh semangat ya. Peruntuh semangat saya rasa bukan satu isu yang berat lah pada saya lah. Okay. Saya katakan hampir tiada lah peruntuh semangat. Hampir tiada. Dari sudut rakan-rakan pun semua sangat-sangat memberi kerjasama yang baik lah. Okay, mereka ada yang beri cadangan kepada saya, bukukan pengalaman apa semua lah. Ini daripada rakan-rakan lah. Dia tak meruntuhkan, dia memberi galakan lagi. Okay. Jadi saya rasa itu cadangan yang baik. Bukukan pengalaman saya selama 23 tahun hampir lah. Mengajar di UM dan sebagainya. Dan jika sedikit cabaran tu mungkin macam seperti saya cakap tadi lah, sikap pelajar tadi lah. Tapi segelintir lah, bukan semua, saya tak lakukan semua. Segelintir saja yang mungkin mereka juga ada sebab tertentu lah. Mungkin tak dapat kos yang sesuai dengan dia, ataupun ada masalah-masalah lain yang kita pun tak faham. Diberitahu juga kepada saya bahawa pelajar sekarang menghadapi tekanan jiwa dan sebagainya. Jadi mungkin itu antara faktor lah. Faktor dalaman mereka lah. Okay. Dari sudut yang lain saya rasa tiada lah. Dari aspek ni saya rasa saya tak ada masalah. Semangat. Tak ada masalah. Ada masalah. Okey, menarik ya Syed Fakrul. Okey. Jadi Syed Fakrul lagi banyak lagi pendorong motivasi daripada peruntuh semangat Syed Fakrul. Betul kan Dina? Syed Fakrul ni mungkin seorang yang sangat positif lah dalam kehidupan beliau. Betul. Ya. Okey, Hmm. betul tu Nina. Jadi Encik Fakrul, macam yang Encik Fakrul cakap sebentar tadi, Encik Fakrul dah lama berkhidmat sebagai seorang pensyarah. Jadi mungkin ada anak-anak didik Encik Fakrul yang telah berjaya di luar sana, ada yang datang bertemu kembali ataupun bekerja sama sebagai rakan kerja kan, kita boleh katakan lah. Jadi ada tak pelajar-pelajar Encik Fakrul yang dah mencipta nama di dalam industri? Okey, bukan pelajar saya, memang ada lah yang pernah mencipta nama lah. Okey, pertama sekali yang saya ingat lah, seorang pembaca berita TV9, kalau kamu ingat lah, kamu mungkin kecil masa tu. Seorang wanita, Cik Zuhairah Al-Husin. Dia membaca berita TV9 lah. Sekitar tahun 2008 ke 2009 gitulah. Saya tak tahu mungkin sekarang dia menyambung lagi atau tak, tapi dulu pernah lah. Tahun 2009 gitu. Okey, itu pembaca berita. Yang keduanya Encik Fazli. Encik Fazli ni dia penerbit lah. Penerbit di UUM. Itu semua bekas pelajar saya. Seorang lagi ialah Encik Fitri, yang kalau kamu kenal, beliau ialah pensyarah di Skimpa. Encik Fitri sekarang doktor lah, Dr. Fitri. Okay, dia juga dulu bekas pelajar saya tahun 2000, ingat 2006. Lebih kurang 2006, lama lah. Okay. Jadi dah ramai lagi lah. Ada yang buat freelance, macamnya Cik Nabil, freelancer, dan ramai lagi lah. Mungkin saya sampai tak ingat nama lah. Freelancer pun banyak. Mereka buat fotografi, wedding fotografi, dan ada yang buat design dan macam-macam lah. Okay. Itu antara bekas-bekas pelajar lah. Okay. Banyak juga bekas pelajar yang berjaya mendapat pekerjaan dan daripada industri inilah, kan Syed Fakrul. Okey. Dan mungkin ramai lagi sebenarnya dekat luar sana yang Syed Fakrul mungkin tak tahu langsung lah, orang macam menjadi inilah industri atau pembaca berita ke freelancer fotografi wedding. Jadi ya betul Nilam. Macam itulah kan, kita sebagai pendidik ni, kebahagiaan kita yang paling utama adalah apabila kita melihat anak didik kita berjaya di dunia lah, lepas dan akhirat lah. Dia ibarat seperti perasaan seorang ibu bapa yang melihat seorang anaknya berjaya kan. Ya betul. Itu memang perasaan yang kita akan dapat rasalah. Kita akan puas hati apabila mereka pun dapat mengecapi kebahagiaan daripada ilmu yang kita curahkan. Saya anggap saya tak curah banyak lah kan. Kita cuma membimbing, memberi laluan, dan mereka lah sebenarnya yang mencorakkan kehidupan mereka lah. Betul tu Syed Fakrul. Jadi atas didikan dan sokongan Syed Fakrul ni, diorang dapat menjadi insan-insan yang berjaya di dunia. Okey. Ya betul. Baiklah, segmen kedua kita, pembelajaran interaktif ini dah sampai ke penghujungnya. Terima kasih diucapkan kepada Encik Fakrul Anwar kerana sudi meluangkan masa bersama kami di Hello Sintok. Dan kami mendoakan semoga Encik Fakrul
boleh terus bersemangat dan kekal mengamalkan pengajaran beliau secara interaktif dan membantu seramai mungkin anak-anak UUM. Amin. Dan mungkin juga Fakrul akan dijemput lah untuk menyampaikan talk lah di mana-mana Di kan. stesen Kita TV bukan tahu kan. mungkin. InsyaAllah, insyaAllah. Okey, baik. Sekarang Hello Sinto akan berehat sebentar. Kembali lagi sebentar saja. Dan selepas ini kita akan bawakan segmen apa, Daniel? Dan selepas ini kita akan bawakan VT tentang tradisi malam berinai suku kaum Bajau. Jadi kalau nak tahu lebih lanjut, jangan ke mana-mana. Kembali lagi selepas ini hanya di Hello Sinto. Kembali lagi bersama kami di Hello Sinto. Terima kasih kerana setia bersama kami. Jadi, mari kita teruskan dengan segmen yang seterusnya. Untuk segmen kita kali ini, kita akan membawa anda terbang jauh di negeri yang mempunyai gunung, iaitu Sabah di Malaysia. Oleh disebabkan antara 3 kru kami adalah berasal daripada negeri Sabah, kami cuba untuk berkongsi apa yang menarik dan perlu ditekai oleh seorang orang muda khususnya yang berada di Semenanjung Malaysia. Jadi salah seorang daripada kru kami sendiri telah terbang ke Sabah dan mendapatkan klip-klip video mengenai segmen kali ini, iaitu tradisi malam berinai suku kaum Bajau. Wah, bunyi macam menarik bukan? Jadi mari kita saksikan paparan video klip yang kami sudah sediakan. Tradisi malam berinai suku kaum Bajau. Malam berinai merupakan salah satu adat yang diamalkan oleh etnik Bajau sebelum upacara majlis perkahwinan dilaksanakan. Malam berinai juga turut dikenali sebagai mandi badak ataupun mandi bedak. Menurut adat turun-temurun etnik Bajau, acara mandi bedak ini bertujuan untuk menaikkan seri wajah pengantin dan sebagai cara untuk menghilangkan rasa gugup pengantin serta memberi ketenangan kepada pengantin. Sesuai dengan gelarannya, sudah pastilah acara mandian ini menggunakan bedak. Bedak yang digunakan semasa majlis mandi bedak ini terdiri daripada tepung beras, minyak wangi, dan beberapa jenis bunga. Mandi bedak ini dimulakan dengan adat merenjis. Semasa adat merenjis, pengantin akan mengambil tempat di pelamin yang telah disediakan dan ahli keluarga terdekat dan saudara mara pengantin akan melakukan adat merenjis. Bahan-bahan yang digunakan semasa adat merenjis terdiri daripada bunga rampai, daun pandan, dan beras kuning. Sesiapa yang tampil ke pelamin untuk adat merenjis pengantin akan diberi cenderamata sebagai tanda penghargaan. Jadi itu dia Nilam. Apakah perasaan anda setelah melihat VT tersebut? Sangat menarik ya, kita dapat mengenali sendiri etnik-etnik yang berada di Sabah dan masyarakat majmuk yang ada di Malaysia ya, Daniel? Ya, jadi setakat itu saja perkongsian kami untuk segmen kali ini. Jumpa lagi di segmen yang seterusnya. Kembali lagi bersama kami di Hello Sinto. Seperti yang kita dapat lihat sebentar tadi, kita telah pergi ke negeri Sabah. Dan untuk segmen yang kali ini, kita akan pergi pula ke negeri Perlis Indera Kayangan. Betul tu Daniel. Jadi segmen kita kali ini bertajuk Pencinta Kucing Terbiar. Jadi mari kita saksikan video klip ini. Baiklah, kembali lagi kita di Hello Sinto. Terima kasih kepada anda yang semua yang masih setia bersama kami. Sekarang kami berada di negeri yang berada di paling hujung peta di Malaysia, iaitu di mana Nilam? Ya, betul tu Daniel. Sekarang ni kita berada di Perlis Indera Kayangan. Betul. Segmen ini apa yang kita bawakan kepada segmen ini sekarang ni, Daniel? Segmen ini adalah antara segmen yang paling menarik di mana kita akan bawakan segmen Pencinta Kucing Terbiar, di mana kita akan menemui ramah penjaga pusat jagaan kucing di Bustana Perlis yang terletak di daerah Kanga. Okey, sebelum kita menemu ramah kita punya pengasas, mari kita tengok dulu kucing-kucing yang ada di Bustana Kucing ini. Jom. Okey, kalau macam tu tunggu apa lagi? Jomlah kita.
Assalamualaikum, selamat petang. Saya ingin mengucapkan terima kasih pada tuan-puan semua daripada Universiti Utara Malaysia tahun akhir. Saya dipahamkan tahun akhir. Ya. Jadi Bustana Kuching ditubuhkan pada tahun 2015 atas idea bersama dengan pengurus besar Perbadanan Kemajuan Ekonomi Negeri Perlis, itu Encik Nur Saiki Kasim. Cerita ni pun hanyalah duduk di kedai kopi tahun 2014 Disember. Dia tahu saya ni menyelamatkan kucing banyak dan ditempatkan di rumah. Jadi dia selalu datang ke rumah. Bila datang ke rumah selalu kita sembang di rumah. Dia pun berkata kalau datang rumah saya ni dia kena selak kucing. Terlalu banyak. 300-400 ekor. Luang dalam rumah pun banyak. Dan dia kata kenapa tak gunakan fasilitis di Taman Ulak yang sedia ada, sebab Taman Ulak ni dimiliki oleh Perbadanan Kemajuan Ekonomi Negeri Perlis. Dia kata ada ruang yang boleh saya guna. Jadi saya kata apa salahnya. Jadi dari situ bermulanya bertapaknya Bustana Kuching di Taman Ulak. Sehingga kini rekod Bustana Kuching yang telah diselamat untuk tahun ini saja yang ditempatkan di Bustana, rekod kemarin saya kongsi dengan pihak Majlis Pemandaran Kangak 3,373 ekor. Tetapi biasalah ada yang orang ambil belah, ada yang mati sakit. Kucing operasi gelandangan ni bukannya semua sihat. Semuanya, kebanyakannya tak sihat. Jadi kita ambil, kita cuba rawat sebaik mungkin. Tapi kadang-kadang dah teruk sangat. Buat sekarang ni Bustana menampung dalam 2,500 ekor lah. 2,500. Kalau dalam sehari tu secara purata 6-7 ekor. 6-7 ekor. Secara purata. Tapi kalau musim panas lagi kurang. Dan kucing dia kalau hujan panas ni masalah. Dia cepat sakit. Hujan panas cepat sakit. Lepas tu pula kita di Perlis ni dia daerah Kubang Pasu dengan Perlis dua tempat ni bukannya mengikut iklim khatulistiwa. Dia subtropika, mengikut Siam. Jadi cuaca ni mengikut Siam. Memang kucing selalu masalah. Dia cuaca kadang-kadang sejuk ekstrim. Panas ekstrim. Lepas tu bila hujan panas lagi masalah. Okey, operasi mula-mula Bustana Kuching adalah di Market Besar Kangak. Kita buat bersama dengan pegawai tinggi kerajaan. Waktu tu Menteri Besar Perlis. Kita operasi sekali dengan Majlis Pemandaran Kangak. Saya tak boleh ingat lah kucing punya pasal dia selamatkan terlalu banyak. Yang mula sekali ingat pun tak ingat lah. Tak boleh ingat, tak dapat. Sebenarnya dana datang daripada orang ramai. Kos operasi Bustana sekarang dengan 30 orang pekerja tetap sekarang, Bustana perlukan sebulan 70,000. Kos ubat, kos rawatan kos ubat, gaji pekerja, makanan, repair infra, upgrade infra, semua sumbangan orang ramai. Kenapa Bustana diyakini oleh orang ramai? Sebab kalau tengok daripada perkembangan Bustana 2015 sehingga hari ini dah masuk 2023, dia punya perkembangan sangat ketara, masif, besar. Dan setiap dana awam tu, dana sumbangan orang ramai, dia boleh tengok hasil yang diorang derma tu. Pembesaran Bustana, bagaimana alatan Bustana guna. Dan saya boleh katakan Bustana satu-satunya shelter yang mempunyai pekerja tetap seramai 30 orang. Tak ada shelter lain yang macam ni. Dan paling besar, paling banyak kucing Bustana. Bustana juga di Malaysia. Bustana lengkap dengan wad. Ada 1, 2, 3, 4, 5 jenis wad di Bustana sekarang. Berbeza-beza penyakit. Setiap wad diasingkan. Jadi perkembangan tu meyakinkan orang ramai terus memberi sumbangan pada Bustana. Dia macam ni. Kami ada 2 doktor panel dengan Bustana. Satu doktor di Jitra, satu doktor di Kangak. Saya tak boleh disclose dia orang punya nama. Dia orang ni banyak membantu Bustana dari segi mengajar kami bagaimana untuk merawat secara asas kucing-kucing yang perlu rawatan asas dan segera. Kes-kes kritikal saya akan hantar ke klinik dia orang, sebab kes kritikal kami tak buat lah. Kes-kes kecil lah ni macam kurap,
cirit, demam, sesema, luka sikit-sikit ni kami boleh rawat. Jadi dia ajak kami untuk rawat. Pertama-tamanya orang yang mendera haiwan ni psycho. Dia gila lah. Dia Budak-budak pun ada juga mendera. ada. Ini didikan ibu bapa. Didikan ibu bapa. Dia tengok bapa ada tendang kucing, pukul kucing, dia ikutlah. Dan kalau bapa tu penyayang dengan kucing, dia akan sayang kucing lah. Jadi selalunya tu saya katalah psycho, gila, orang gila. Okey, kerajaan dah menguat kuasa satu undang-undang dipanggil Akta Kebajikan Haiwan. Akta 772 Akta Kebajikan Haiwan 2015. Dia ada Seksyen 29. Sekarang ni mendera, membuang, menyepak, mengurung tanpa tempat atau yang sewajarnya, denda minimum adalah RM20,000. Denda maksimum RM1,000. Dan banyak kes dah dibawa ke mahkamah. Contoh kes klasik, kes yang bubuh ibu kucing mengandung dalam dryer tu, dia kena 5 tahun. Dia RM20,000. Sekarang ni RM20,000 mana nak cari? RM2,000 pun penat kan. Jadi dah sekarang ni kalau jumpa kelakuan tu, orang dah buat aduan kepada Jabatan Veteriner. Dan aduan ni melalui online je, kejap je. Dan Jabatan Veteriner akan bertindak. Macam buang di market. Cuma sayangnya Majlis Pengadilan tak ada bajet untuk ada CCTV di premis dia orang. Dengan CCTV, bila kelakuan orang buang kucing tu, buang saja RM20,000 akan dapat tangkap. Kelakuan tu dia dirakam oleh CCTV, dia akan dapat nombor plate kereta. Jabatan Veteriner akan rujuk pada JPJ, nama pemilik, alamat pemilik, dan Jabatan Veteriner akan pergi ke rumah alamat tu, serah surat saman. Kena. Untuk pengetahuan semua, NGO berkaitan haiwan ni yang ada di Malaysia agak ke belakang. NGO haiwan di Singapura, saya boleh kata negara maju lah, hebat. Dia orang punya suara memang semua orang takut. Di Malaysia ni masih saya kata secara amnya Asia kurang pendedahan terhadap haiwan ni lagi. Dan diorang di luar negara, NGO semua ada fund mereka kuat, dan fund mereka daripada kerajaan, daripada individu. Kita kurang. Kita punya anggapan kalau NGO haiwan ni nak buat duit lah, kan, nak cepat kaya lah. Itu salah. Memang NGO akan berhabis duit pasal haiwan. Pasal yang tumbuh NGO haiwan ni dalam hati ada taman. Ada bunga. Mana dia sayang haiwan tu. Jadi dia buat NGO untuk elakkan sebarang masalah kemudian lah. Okey, sini kami bagi makanan kucing, kita panggil kibbles. Kibbles yang tak berwarna. Satu color asal, warna asal. Sebab warna makanan kucing yang berwarna ni sebenarnya punca pada batu karang dan juga masalah buah pinggang. Dan juga kucing yang sakit kita bagi makanan basah. Maksud makanan basah ni wet food, makanan tin. Jadi itu dah 2 makanan. Dan seminggu sekali kita rebus ayam. Rebus ayam untuk bagi kucing makan. Seminggu sekali kita buat. Hari biasa kibble saja. Bustana dia menggunakan 90 kilo sehari. Kami tak tetapkan waktu. Pukul 9 pagi bagi, lepas tu pukul 12 bagi. Tak. Sentiasa penuh. Makanan sentiasa penuh sebab kuantiti kucing banyak. Bila kuantiti kucing banyak, kalau kita bagi ikut jadual, katalah kita letak pukul 9. Kucing yang aktif makan dulu, habis ke 9 ke 10 habis. Jadi kucing lain tak dapat makan. Jadi kita sentiasa penuh. Jadi staf Bustana akan tengok, kalau nak kosong je dia akan tambah. Jadi 24 jam penuh. Ya, kami terima. Kami bagi pilihan lah kepada orang yang tak boleh belah kucing. Dan dia pun tak sampai hati nak pergi buang tempat lain, dia hantar ke sini. Tapi dengan bayaran lah. Ada bayaran. Dia ada bayaran dia. Dia tak percuma sebab dia bukan Bustana berjalan bukan ada bantuan daripada kerajaan, tak ada, daripada NGO lain tak ada, orang awam tak ada. Paling dekat kita ada di Penang, SPCA, kan, SPCA. Saya tak mau komen pasal SPCA, tapi cuba selidik pasal SPCA, dia ada baik dan buruk dari SPCA ni.
Dan juga ada jugalah orang panggil independent shelter. Independent shelter ni makna dia owner ni buat dekat rumah dia 30, 40 ekor, 20 ekor tak banyak, dan dia kucing dia pula bukan orang hantar, dia tak terima. Kucing yang dia sendiri selamatkan. Dia jumpa dia ambil, dia kutip, dia berumah, dia buat kandang besar apa semua. Tu independent shelter. Dia panggil independent shelter, dia sendiri yang usahakan. Dia tak terima. Ada juga tempat yang terima tapi tak sebesar Bustana. Bustana kami macam sangkak depan tu, nanti kita pergi tengok. Saya boleh tempatkan 3,000 ekor. Dia besar. Jadi tak ada masalah. Tapi berbayar. Dia tak percuma. Saya pernah buat 2015 sampai 2018, saya ikut orang tu hantar kucing kat saya, ikut suka dia nak derma berapa dik pun. Dan dia benda tu memakan diri saya dan Bustana. Sampai saya tak ada duit minta teruskan operasi, sampai kena hutang kedai kucing. Nak beli makanan, tak ada duit. Nak run macam mana? Lepas tu saya ketat, saya mula impose. Mula-mula saya tak nak impose benda ni sebab saya tak nak bebankan tuan kucing. Tapi tak boleh jadilah. Tuan kucing ni dia tak kesian kat Bustana, dia kesian kat kucing dia. Kesianlah kucing nak buang market, kesian. Tapi dia lupa yang nak jaga seterusnya tu Bustana. Dia tak kesian. Jadi kami tetapkan bayaran. Tapi bayaran paling minima, paling murah, hanya RM50 seekor. Kucing tu jantan, betina, besar, kecil RM50. Tetapi kucing yang mengandung kami ambil RM100. Tak tahulah dia nak beranak 5 ekor, 6 ekor, kita tak tahu. Tapi kami ambil RM100. Perkara ni terus terang saya cakap, dia tak boleh diajar. Dia pengalaman. Pengalaman yang mana bergaul dengan kucing. Saya ni daripada kecil kenal dunia ni, kenal botol susu, saya kenal kucing. Kali-kali mak saya bagi pakai lampin, dulu tak ada pampers lah. Pakai lampin kali-kali kucing. Kali-kali kucing. Depan kepala kucing. Jadi kucing. Besar dengan kucing. Jadi bila besar dengan kucing, setiap perubahan fisiologi, biologi kucing tu saya dapat faham. Jadi bila dapat faham, saya bagi tahu staf saya macam mana kita nak kenal kucing sakit. Sebab memang setiap pagi saya dari satu unit yang akan memeriksa kucing yang sakit untuk dibawa ke ward, dan ada satu unit lagi memeriksa kucing sihat untuk balik ke kandang depan. Ada kad dalam ward. Dia ward kita ada asing ward. Kita ada asing ikut kategori penyakit. Yang berjangkit teruk, satu ward. Berjangkit maha teruk, satu ward. Maha teruk, ada maha teruk. Dan kucing yang sakit yang agak mild, tekak flu, cirit, demam, ada luka, ada satu ward. Jadi itu dia perkongsian daripada Encik Taufik, di mana dia merupakan seorang pengasas busana kucing di negeri Perlis, Indera Kayangan. Betul tu Daniel. Jadi daripada video tersebut kita dapatlah serba sedikit pengetahuan untuk menjaga kucing-kucing inting. Ya, Daniel? Saya rasa segmen ini adalah khas kita tujukan kepada pencinta kucing di luar sana. Jadi, Betul tu Daniel. jika anda terdapat kucing-kucing yang terbiar, anda boleh hantar ke sana. Betul. Jadi sebelum kita mengakhiri segmen kita pada kali ini, kita berehat sebentar. Jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini. Baik, kembali lagi kita di dalam Hello Sintok. Ya, Nilam, sedar tak sedar? Sudah hampir 1 jam kita bersiaran. Betul tu Daniel. Jadi kita akan akhiri rancangan dan episod kali ini dengan video klip di Padang Besar. Jom kita saksikan.